Assalamualaikum. Hari ni saya nak ajar cara nak guna Padlet. So apa yang kita perlu buat adalah kita pergi ke www.padlet. Okay, ataupun kita boleh search kat atas ni saja. Tak apa. Pergi dekat Padlet ni. You Are Beautiful ni. So kat sini kita ada Padlet. Ini Padlet saya. Kita log out macam mana katakan kita first time untuk buat Padlet. Apa yang kita nak buat adalah kita login biasa. Okay. Padlet.com. Okey. Kalau kita pergi dekat atas ni, link atas ni, so dia akan keluar macam ni lah. So kita boleh sign up for free. Sign up macam biasa. So kita akan create account lah. So dah create account, so kita login macam biasa. Okay, kita boleh login guna Google, ini contohnya saya punya account. Kita login macam biasa. Okay, dia keluar macam ni lah, kita boleh dashboard. So kat sini kita ada dekat tab bahagian atas ni ada make a Padlet, join a Padlet, gallery dan upgrade. Upgrade ni tengok pergi ke pro lah. Okay, so bila kita upgrade pro ni dia macam-macam kita boleh dapat. Boleh dapat dia punya ruangan lebih besar, aparatus support dia lebih banyak dan sebagainya. Kalau kita pergi ke galeri ni kita akan tengok banyak ruangan-ruangan Padlet orang-orang lain lah. Kita boleh tengok macam mana dia buat dan sebagainya. Okay, ini galeri. Kemudian kita pergi ke join a Padlet. Join a Padlet ni kalau orang lain bagi kita link Padlet dia, kita masukkan saja dekat sini. So kita akan join Padlet orang itu. Right. So kita sebagai guru untuk buat PDBR, untuk tengok semak tugasan belajar, kita pergi ke make a Padlet. Okay, bila kita pergi make a Padlet ni simple saja, dia ada bagi 8 layout. Okay, sama ada bentuk wall, canvas, string, grid, shelf, back channel, map dan timeline. Okay, kalau gambar-gambar rajah dekat sini pun kita tengok dah gambar susunan itu sebenarnya akan jadi macam mana. Okay, bagi saya suggest untuk kita gunakan shelf. Okay, warna biru ni sebab bila kita tekan shelf dia lebih teratur. Kita tekan select, setting. So dekat sini kita tengoklah Padlet yang kita dah create tadi. So dia akan keluar ke belah kanan ni satu ruangan untuk kita adjust apa yang kita nak tukar dekat sini. Right. So title ni kita tukarlah title apa-apa, kelas tingkatan 3. Description dia tugasan dan PDBR contoh. So dia akan appear dekat sini. Okay, dia akan keluar. Apa yang kita edit kat sini akan keluar sebelah kiri. Okay. So kita boleh tambah ikon. Ikon ni sama macam WhatsApp kita lah. Okay. Saya pilih ikon ni. Okay. Sebelah mata. Alright. Selain daripada itu kita boleh tukar ikon kita sendiri. Add your own icon. Kita nak upload ke internet ke atau ambil gambar kita sendiri ke. Tak ada masalah. Kemudian okay, address ni kita tukar kelas, jangan jarak kelas tingkatan 3. Okay, address ni akan berubah dekat alamat address yang kat atas ni. Okay, wallpaper kita boleh tukar wallpaper apa kita nak, gambar sendiri, gambar dari internet, add your own wallpaper dan sebagainya. Kemudian font nak tukar, color scheme nak tukar boleh. Untuk posting pula tulis okay, display author name above each post. Okay, setiap orang yang post tu sama ada kita akan kita setting siapa yang hantar. Contohnya kalau saya yang hantar, nama saya akan appear kat atas. Kalau anak-anak murid yang hantar, nama dia akan keluar. Tapi kalau anak murid kita tak ada account Padlet, dia akan tukar, dia akan tulis nama kat situ anonymous. Kita tak tahulah siapa kan. Alright. So, new post position. First atau last. Kalau kita tekan kat sini, where do new post appear? Kalau kita tekan first, setiap kali new post akan berada ke atas. Okay. Kalau last ni,
Mana siapa yang post dia akan berada kat bawah, kat bawah, kat bawah. Bagi saya, kalau saya punya kelas, saya akan letak last. Sebab orang yang first hantar berada kat atas last, so kita akan check dulu. Kita dah tahu dah dia akan hantar awal, dia akan hantar awal. Siapa yang berada kat bawah, dia hantar lambat lah tugasan kerja. Kemudian comment, allow viewer to comment on post. So, siapa sahaja yang komen, kita on saja. Maknanya pelajar-pelajar, anak-anak murid kita boleh komen. Sama ada komen kepada kita ataupun komen kepada kerja-kerja kawan-kawan orang yang lain. Kemudian reaction. Reaction ni kita boleh edit lah. Like. Kita boleh like post diorang ataupun kita vote ataupun kita bagi star ataupun kita bagi grade dekat tugasan-tugasan anak murid. Okay. Okay, great lah nampak. Ada nombor-nombor kat situ. Kita nak bagi markah berapa. Hingga 100% lah. 50% tu kita boleh bagi markah 100%, 90%. Tugasannya bagus. Kalau saya suka bagi star lah. Okay, biar mereka yang nilai sendiri tugasan tu. Okay. Kenapa kita bagi 3 bintang, kenapa 4 bintang dan sebagainya. Okay, content filtering tak payahlah. Kita nak kena approve komen-komen orang macam susah. Okay. Filter profanity tu macam replace bad words. Nak emoji, kita nak buat, nak tulis anak-anak murid kita tulis benda-benda yang tak berapa okey, tak berapa elok, dia akan tukar kepada emoji-emoji gambar-gambar lah. So, itu tak payah allow, biarkan dia. Kemudian next. Okay. Bila next, okay, start punya posting. Maknanya kita dah create kita punya posting. Okay, kita tengok. Kat alamat ni padlet.com Amin Alias, kemudian dia punya nama pun dia tukar kelas tingkatan 3. So kita share saja kita punya link ni kepada anak murid kita, so dia orang pun boleh masuk on the spot. Okay, kalau tak ada akaun Padlet pun boleh masuk. Okay. Kemudian kita tengok kelas tingkatan 3, tugasan PDPR. Okay. Kemudian name your first column. So katakan introduce yourself. Introduce yourself. Contoh. Okay. Itu tajuk. Save. So, nama Muhammad Amin. Okay. Okay. Kita tulis apa-apa maklumat kita kat sini. Contohnya, tulis nama asal atau tempat tinggal. Selangor. Okay. Subjek RBT. Dan sebagainya. Kita boleh tulis apa-apa maklumat. Kalau kita tinggalkan tugasan kepada pelajar, so pelajar akan tulislah jawapan itu dekat area kotak kosong ni. So katakan tugasan itu diperlukan bergambar ataupun berdokumen. Okay, dia ada bagi pilihan kat sini. Sama ada kita nak upload, kalau kita nak share link, ataupun kita nak Google apa-apa gambar ataupun apa-apa sahaja maklumat, kita boleh ambil gambar, snap gambar on the spot. Dan juga titik 3 ni, benda yang sama lah. Okay, kita boleh upload link, Google, snap, film, voice, screen, draw, place, Padlet. Link to one or your other Padlet. Okay, nak linkkan Padlet ni dengan Padlet kita yang lain. Okay, pun boleh. So, katakan nak upload tugasan kita dengan pelajar-pelajar punya tugasan, kita boleh pick a file. So, dia akan keluarlah kita punya dokumen-dokumen. Okay. So, katakan benda lain, link. Dia akan keluarkan link URL ni. Kalau katakan kita perlu, kita ada, dia nak share, pelajar nak share link, dia tak tahu nak cerita macam mana, tapi dia share link sahaja. So, dia akan share link kita. Link dia tu dekat sini, so kita boleh tengok link apakah yang dimaksudkan. Kemudian apa lagi, Google ni apa-apa sajalah, kalau tugasan bergambar ataupun katakan harimau, perkenalkan diri kan. Okay, kita search gambar harimau. So saya upload gambar harimau kat sini, tapi terhad dia pada satu gambar sahajalah, mengikut kepada tugasan-tugasan yang dihantar sahaja. Okay, katakan benda lain, Google Film, Snap. Snap ni kalau nak bagi tugasan on the spot. Katakanlah macam saya nak suruh hantar gambar untuk perkenalan diri. So, pelajar boleh ambil gambar on the spot supaya dia boleh hantar dekat Padlet ini. Apa yang dikomenkan. So, saya ambil gambar. Okay.
edit lah nak erase sekejap. Ya. Okey, bila kita save, automatik gambar tu akan keluar dekat Padlet yang ruangan komen dia. Okey. Okey, itu gambar dia. Okey. Katakan contoh lain, kalau selain snap, kita boleh film. Set a camera and microphone. Ini kalau kita nak video lah. Video dan sebagainya. Okey. Kalau kita nak buat benda yang panjang dan sebagainya. Alright. So, apa lagi? Film voice, voice record. Okay, kita boleh record sound kita, apa kita cakap ke, contoh nak belajar mengaji ke, cara sebutan ke dan sebagainya. Okay, boleh. Kemudian, kita boleh screen, record your screen. Nak screen record. Okay, ni kena install lah, tapi saya tak pernah guna lagi setakat ni. Kemudian kita boleh draw. Draw ni apa-apa saja kita nak draw. Saya ajar subjek RBT. Okay. Kita boleh minta belajar untuk sketch tugasan-tugasan yang kita bagi, contohnya gambar produk, gambar rambut dan sebagainya. Okay. Bila kita save, dia akan appear dekat dalam ni lah. Dia punya komen dalam Padlet tu. Okay. So kita boleh semak on the spot. Daripada tu, draw place, place at allocation. Kita boleh letak kat mana alamat yang kita nak. Okay, close. Kemudian Padlet, katakanlah kita ada 2-3 Padlet. Kita nak Padlet satu ni, kita nak linkkan dengan Padlet nombor 3. So, kita bagi alamat Padlet link tu dekat sini. Nampak sini. So, dia klik, dia akan automatik masuk ke dalam Padlet yang baru. Okay. Katakanlah, kalau katakan okay, ini adalah suatu Padlet saya. Ini Padlet untuk kelas tingkatan 3 saya. Okay. So, segala tugasan-tugasan saya lebih tersusun lah. Introduce kelas, ahli kelas, kemudian setiap tugasan, bertarikh, tajuk dan semuanya, mereka akan letakkan dekat sini. So, saya boleh senang nak tengok satu demi satu lah tugasan dia. Okay, tugasan anak murid. Pelajar boleh komen dan sebagainya. Ni dah maksud saya anonymous. Kalau katakan dia tak berdaftar dengan Padlet, dia akan tulis anonymous. Kalau dia berdaftar, dia akan ni macam Zahar Ilmi contohnya. Okay, dia akan keluar nama dia sebab dia ada account Padlet. Okay, katakan kita tak nak benda ni kan. Katakan kita tak guna dah. So, kita jangan buang. Kalau buang boleh tak ada masalah. Tapi kalau benda tu penting, kita boleh tekan titik 3 dekat sini. Tekan pada archive. Archive ni, dia akan simpan dalam library kita. So, archive. So, bila archive, dia akan keluar kat tepi di kiri ni. Kalau kita nampak archive ni. Okay, contoh. Dia akan simpan dekat sini. Ini adalah contoh Padlet yang saya dah archive. Semua tugasan-tugasan lama pelajar saya tahun-tahun lepas. So kat sini kalau kita nak tengok, nak klik tak boleh. Jika kita dah simpan dalam orang cakap arkib lah. Arkib. So nak keluarkan dia, kita tekan archive ni. So dia akan keluar semua dia ke dalam recent dekat yang sini. Okay. Sama juga yang ni. Yang semasa ni kalau kata saya dah tak nak, saya tekan archive saja akan simpan. Begitulah seterusnya. Kalau kita nak lebih tersusun, tak nak bercampur aduk, kita boleh tekan new folder. New folder ni kita akan letak folder ni untuk kelas tahun ni, kelas ni untuk tahun ni dan sebagainya. Tapi dia ada dia lebih cakap dia kena upgrade lah. Okay. Tapi selanjutnya macam ni pun dah cukup dah. Alright. Cuma kita tukarkan kepada tahun sahaja, macam saya buat RBT tu 2021. So kita tahu dah itu tahun bila. Okay. So saya harap perkongsian ni dapat membantu anda untuk menjalankan PDPR dan menyemak tugasan pelajar anda, pelajar masing-masing dengan mudah. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.